Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Sabaruddin kembali dalam mata pelajaran sirah. Okey, insya-Allah pada hari ini Ustaz akan menerangkan tentang unit yang pertama, iaitu peristiwa penurunan wahyu di Gua Hira. Murid-murid boleh semak halaman kedua buku teks anda ataupun boleh secara maya ya. Okey, di dalam halaman kedua buku teks dalam unit 1, di bawah tajuk peristiwa penurunan wahyu di Gua Hira ya. Okey, kalau murid-murid baca dan fahami dia punya arahan dia. Okey, murid-murid boleh melihat ya di perenggan pertama. Okey, kita akan baca sama-sama. Okey. Ketika Nabi Muhammad SAW berumur 40 tahun, baginda telah diilhamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beruzlah, iaitu mengasingkan diri di Gua Hira yang terletak di Jabal Nur bagi menjauhkan diri dari kesesatan kaum jahiliah. Okey, Ustaz teruskan perenggan yang kedua. Pada malam 17 Ramadan kira-kira 13 tahun sebelum hijrah, bersamaan 610 Masihi, Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Ketika itu usia baginda genap 40 tahun. Malaikat Jibril menyuruh baginda membaca, tetapi baginda menjawab bahawa baginda tidak tahu membaca. Malaikat Jibril memeluk baginda dengan kuat sehingga baginda berasa lemas, lalu dilepaskan. Kemudian diulang-ulang sehingga 3 kali. Okey, Ustaz akan terangkan sedikit di dalam muka surat 2. Okey, murid-murid perlu lihat isi-isi penting di dalam muka surat 2 ni. Ustaz akan sebutkan satu-satu dan Ustaz harap murid-murid semua dapat mengingat dan menghafal sampai bila-bila. Okey, insya-Allah Ustaz akan terangkan poin yang pertama. Okey, kita tengok bilakah umur Nabi Muhammad SAW ketika Allah menurunkan wahyu kepadanya. Okey, di dalam perenggan yang pertama kita dapat lihat umur Nabi adalah 40 tahun. Okey, itu yang pertama, 40 tahun Nabi menerima wahyu. Okey, yang kedua, perkataan beruzlah. Beruzlah maksudnya bersembunyi. Okey, bersembunyi maksudnya mengasingkan diri lah. Okey, di mana? Okey, iaitu di Gua Hira. Okey, semua di gua yang sempit, namanya Gua Hira dan terletak di Jabal Nur. Salah satu nama tempat lah yang berada di kota Mekah. Okey, seterusnya. Okey, ingat ya ada 2 poin tadi. Di mana Nabi Muhammad menerima wahyu. Okey, iaitu di Gua Hira. Itu yang pertama. Okey, yang kedua di Jabal Nur. Gua Hira tu terletak di Jabal Nur. Okey, yang ketiga, kenapa Nabi Muhammad SAW menjauhkan diri tu? Okey, baginda ingin mengelakkan diri daripada kesesatan kaum jahiliah. Okey, murid-murid kena faham, satu kaum yang berada pada zaman itu adalah kaum jahiliah. Okey, kaum jahiliah. Okey, seterusnya. Okey, Ustaz harap kamu faham Okey, seterusnya pada malam 17 Ramadan kira-kira 13 tahun sebelum hijrah, bersamaan 610 Masihi, itu adalah tarikh dia. Ingat. Okey. Seterusnya, Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Okey. Nanti bila ditanya siapakah yang mendatangi Nabi ketika peristiwa penurunan wahyu? Okey, dialah malaikat Jibril. Ingat sampai bila-bila malaikat Jibril. Okey, yang seterusnya okey, disebut lagi sekali usia Nabi 40 tahun. Okey, seterusnya apa yang malaikat Jibril lakukan kepada Nabi, iaitu malaikat Jibril memeluk Nabi sebanyak 3 kali. Okey, lantas malaikat Jibril suruh Nabi membaca sebanyak 3 kali. Lalu Nabi tak reti. Untuk sambungan muka surat 2, okey, kita tengok di muka surat 3
ada menerangkan di atas sekali, iaitu surah Al-Alaq. Okey, Ustaz harap para pelajar semua boleh membaca surah Al-Alaq, iaitu ayat 1 sampai ayat 5. Okey, mari kita baca sama-sama. Para pelajar boleh menyimak. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Okey. Ini adalah surah yang penting. Surah ini bercerita tentang peristiwa penurunan wahyu di Gua Hira. Dan apabila nanti di dalam reksa ada ditanya apakah nama surah yang merujuk kepada peristiwa penurunan wahyu di Gua Hira, okey, kamu boleh jawab surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ini juga merupakan poin penting di dalam tajuk ini ya. Okey, Ustaz harap pelajar-pelajar dapat faham. Okey, Ustaz teruskan. Okey, yang perenggan yang kedua akhir. Okey, maaf, ketiga akhir. Okey, kita baca sama-sama. Selepas peristiwa itu, baginda pulang ke rumah dengan perasaan takut dan gemetar. Okey, ini sambungan dari muka surat 2 tadi. Okey, bila Nabi balik je sampai ke rumah dalam keadaan takut. Okey. Baginda menyuruh isterinya Khadijah supaya segera menyelimutkannya. Okey, dalam keadaan takut tu, pulang daripada Gua Hira tu, Nabi pulang ke rumah. Lalu isterinya, yakni Khadijah. Okey, isterinya, siapakah yang menyelimutkan Nabi? Okey, kamu kena ingat, isterinya Siti Khadijah. Okey, lalu sampai je ke rumah, Siti Khadijah bertanya kepada suaminya, "Wahai suamiku, kenapa kau berasa takut?" Okey. Lepas tu Nabi bercerita, rupa-rupanya malaikat Jibril mendatangiku lalu memelukku sebanyak 3 kali. Lalu aku tak tahu baca. Lalu aku takut. Okey, itu yang pertama. Itu yang seterusnya ya, apa yang berlaku kepada Nabi. Okey, yang kedua akhir, apabila baginda berasa tenang. Okey, setelah Nabi bercerita kepada isterinya, barulah Siti Khadijah tahu apa yang berlaku kepada Nabi. Orang biasa takkan dilawati oleh malaikat Jibril, melainkan hanya Rasulullah sahaja yang didatangi oleh malaikat tersebut. Okey, seterusnya kita tengok. Nabi Muhammad SAW berjumpa Waraqah bin Naufal. Okey, siapakah Waraqah bin Naufal? Ini juga amat penting. Okey. Kalau ditanya, okey, siapakah dia Waraqah bin Naufal? Dialah sepupu Khadijah yang juga merupakan seorang penganut agama Nasrani. Okey, itu yang seterusnya. Yang pertama tadi Waraqah bin Naufal, yang kedua apakah agama beliau? Iaitu agama Nasrani. Siapakah dia? Waraqah bin Naufal ni dialah sepupu Khadijah. Siapakah sepupu Khadijah? Dialah isteri Rasulullah. Okey, seterusnya. Setelah yang terakhir sekali, ni yang poin yang paling penting sekali di dalam muka surat 3. Okey, apabila Waraqah bin Naufal tahu perihal tersebut, Waraqah bin Naufal memberitahu kepada Siti Khadijah bahawa suami Siti Khadijah adalah seorang nabi dan dia telah dilantik menjadi seorang rasul. Okey, Ustaz harap kamu faham apa yang Ustaz cakapkan tadi. Okey, itu saja. Okey, untuk tugasan kamu. Okey, setelah kamu mendengar apa yang Ustaz cakap ni, Ustaz harap kamu dapat menulis semula apa yang Ustaz cakap tadi daripada awal muka surat 2 sampailah ke muka surat 3. Kamu kena tulis. Okey, isi-isi penting di dalam peristiwa penurunan wahyu di Gua Hira merangkumi muka surat 2 dan muka surat 3.
Okey, kamu buat puan-puan penting nombor 1, contoh Ustaz cakap tadi, umur dia berapa, bila berlakunya, di manakah berlakunya. Okey, Nabi berjumpa siapa. Okey, surah apa. Kalau kamu nak hafal pun bagus surah tu. Okey, itu saja daripada Ustaz. Ustaz harap kamu dapat buat apa tugasan yang Ustaz suruh tadi. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.